Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair. Amma ba'du. Kita sambung tadabbur surah At-Taubah. Kita sampai ayat 91. Masih cerita tentang peperangan Tabuk. Masih cerita tentang peperangan Tabuk. Dan juga cerita yang utama ialah, intipati utama ialah tentang orang-orang munafik. Bagaimana Allah sifatkan orang munafik tidak suka berperang dan tidak suka infak fi sabilillah. Dan bila mereka dapat ponteng daripada peperangan, sikap mereka adalah gembira, fariha al-mukhallafun. Kemudian Allah juga bagi tahu ada di kalangan orang Arab Badui yang tinggal di luar kota Madinah yang ada pendapat mereka ada keuzuran dan mereka minta uzur, minta kebenaran daripada Rasulullah untuk tidak pergi berperang sebab mereka mempunyai alasan ataupun keuzuran. Dan di sebalik itu juga ada satu golongan yang Allah berkata allazina kazzabullaha wa rasulah, orang yang mendustakan Allah dan Rasul. Yang mereka ni tidak ada alasan untuk tidak pergi berperang, dan lagi dahsyat, lagi buruk perangai mereka ialah mereka langsung tak berjumpa Rasulullah. Okey, hari ini Allah nak bagi tahu golongan-golongan yang dibenarkan untuk tidak pergi berperang dan mereka adalah daripada kalangan orang yang beriman. Berperang ni bila sebut qital peperangan, iaitu dia lebih kepada peperangan bersenjata antara tentera Islam dengan tentera kafir. Tapi kalau sebut jihad, bila sebut jihad dia lebih luas, lebih umum. Bukan setakat berperang dengan senjata. Termasuklah berdakwah, maka termasuk dalam berjihad. Dia beza sebut kalau al-qital dia lebih kepada peperangan bersenjata antara tentera Islam dengan tentera kafir untuk menegakkan Islam ataupun kalimatullah. Adapun jihad dia lebih umum, lebih luas. Berdakwah pun termasuk dalam berjihad. Dan berperang ni dalam Islam ataupun al-qital, hukumnya ada ketika dia menjadi fardu ain. Setiap orang wajib pergi berperang. Kalau tak pergi berdosa. Ada ketika dia menjadi fardu kifayah. Maknanya Nabi pilih orang tertentu sahaja. Dan bila dah ada sekumpulan yang pergi berperang, yang lain tidak berdosa. Bila wajib berperang? Dia Islam, sebagaimana kita maklum, Islam tidak tersebar dengan peperangan. Islam tidak tertegak dengan peperangan. Islam lebih besar ialah tertegak dengan akhlak. Ramai yang, kalau ikut fakta sejarah, sejak daripada zaman Nabi, ramai yang memulai Islam bukan sebab peperangan, tapi sebab akhlak Nabi dan akhlak orang yang beriman. Dan begitu juga di Malaysia, tak ramai memulai Islam. Bukan sebab peperangan, tapi juga sebab akhlak juga. Kalau kita tengok
peratus yang memeluk Islam di sebelah barat, di UK ke US, dengan peratus memeluk Islam di negara Islam, yang mana lebih banyak dan lebih laju? Ha? Tak pernah buat kajian bancia, tak pernah. Jadi Islam bukan tersebar dengan peperangan, bukan tersebar dengan pedang. Habis bila berlaku peperangan? Berlaku peperangan dalam dua keadaan. Pertama, bila negara Islam diserang, maka ketika itu wajib berperang. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah kan, wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah berkata, wa qatilu, perangilah, fi sabilillah, pada jalan Allah, allazina yuqatilunakum, orang-orang yang memerangi kamu. Bila orang serang kita, ketika itu wajib kita berperang dan pertahankan diri. Itu keadaan pertama, wajib berperang. Yang kedua ialah bila jalan dakwah terhalang. Bila jalan dakwah terhalang, maka ketika itu wajib kita berperang untuk apa? Untuk menghilangkan halangan daripada dakwah sampai ke pelosok dunia. Sebab itulah Nabi bila perhubungan negara Islam di Madinah dengan negara kafir, Nabi bukan serang. Yang pertama, Nabi hantar surat berdakwah. Kalau mereka tak nak terima Islam, maka yang kedua, Nabi minta mereka bayar jizyah, cukai. Kalau mereka tak nak bayar juga jizyah atau cukai, ketika itu baru berlaku peperangan. Kenapa? Sebab sudah ada halangan untuk Nabi pergi berdakwah di situ. Jadi peperangan berlaku bukan kerana nak tegakkan Islam, tapi nak memastikan mesej Islam sampai ke merata tempat. Okey, bila diwajibkan peperangan, kalau tak pergi berdosa. Dan bahkan dosa besar. Sebagaimana berlaku pada 3 orang sahabat kan, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, Murarah. Mereka telah melakukan dosa besar. Ada tak yang tak pergi berperang, yang merupakan ketika itu fardu ain, tapi tak berdosa? Ada, yang akan disebut dalam ayat yang kita akan belajar malam ni. Ada 3 golongan yang dibenarkan untuk tidak hadir peperangan dan mereka tidak berdosa. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa. Laisa apa makna? Tidak. Ala ad-du'afa, ke atas ad-du'afa, ad-da'if. Da'if biasa dengar kan? Da'if, hadis da'if, hadis lemah. Kalau seorang da'if, kalau jamak plural ad-du'afa. Jadi apa makna du'afa? Orang yang lemah. Siapa orang yang lemah ni? Orang tua, perempuan, orang yang cacat, buta, orang yang tempang. Maka Allah kata apa? Ini golongan pertama. Laisa 'ala du'afa. Tidak jadi dosa. Sebenarnya jawapan dia kat sini, haraj, dosa. Allah nak bagi tahu 3 golongan yang tak berdosa walaupun tak pergi berperang. Pertama, golongan orang-orang yang lemah. Jauh. Orang yang lemah, bukan sakit. Orang tua, wanita, ataupun lelaki yang cacat, tempang, buta. Satu. Yang kedua, wala 'alal marda, dan tidak juga berdosa ke atas al-marda. Marda apa dia? Orang yang sakit. Itu jamak tu, plural. Kalau seorang
al-marid, seorang marid. Kalau ramai, al-marda. Dan tidak juga berdosa ke atas orang yang sakit. Sakit apa ni? COVID-19. Dua. Yang ketiga, wala ala, dan tidak juga ke atas allazina, orang-orang yang la yajiduna, la tidak mempunyai, ma yunfiqun, apa yang mereka memberi ataupun menginfakkan. Boleh infak. Makna nak pergi berperang kena duit. Sama ada belanja untuk diri dia ataupun juga kenderaan. Sebab ni peperangan di mana ni? Tabuk. Berapa jauh? Kalau pergi jalan kaki tak sampai. Jadi kena ada kenderaan. Jadi orang yang ketiga yang dibenarkan ataupun tak berdosa kalau tak pergi berperang ialah orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia badan dia sihat, umur pemuda dan tak cacat, tapi tidak ada duit. Baru haraj makna dia berdosa. Tapi dengan syarat. Iza nasahu, apabila nasahu. Pernah dengar tak nasahu? Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu. Itu sambung. Cuba sambung. Sambungnya banyak kan ayat yang mula ya ayyuhallazina amanu. Kutiba satu je, padahal ada 10 lebih. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Boleh sambung pula. Ini bukan kutiba ni. Wahai orang beriman, tubu, bertaubatlah oleh kamu kepada Allah, taubatan nasuha. Nasuha ni, nasahu ni daripada perkataan nasuha. Kalau faham makna nasuha, fahamlah di sini. Apa makna nasuha? Dia jadi bahasa Melayu kan, taubat nasuha. Itu kelebihan orang Melayu. Dia ambil Arab, dia melayukan, sampai dia tak tahu makna. Tak, nasuha makna ikhlas. Taubat yang betul-betul ikhlas. Jadi di sini apa dia? Apabila mereka ikhlas. Ikhlas lillah, kerana Allah. Wa rasulihi, dan rasulnya. Satu lagi, satu hadis yang ada perkataan lebih kurang nasuha ataupun nasihat, kan? Nasihat tu bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab kan, apa makna dia? Yalah, itu bahasa Arab, bahasa Melayu. Maksudnya bahasa Melayu jawab bahasa Inggeris. Ada satu hadis sahih riwayat Muslim, ad-dinu an-nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ringkas je.
Kemudian sahabat tanya, bila Nabi kata agama adalah nasihat, sahabat bertanya, qalu liman? Liman ya Rasulullah? Sahabat tanya, liman ya Rasulullah? Agama tu nasihat. Liman, apa makna liman? Nasihat untuk siapa? Maka Nabi pun jawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immati muslimin, kemudian wa'amatihim. Okey, cuba terjemah. Bila Nabi kata agama itu adalah nasihat, maka sahabat bertanya, liman? Untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi pun jawab, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali rasulihi, untuk rasulnya, wali a'immatil muslimin. A'immah tu jamak kepada imam, bukan imam solat ni, pemimpin. Dan juga agama adalah nasihat kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan orang Islam yang umum, mana orang biasa. Okey, macam mana? Apa maksud ada? Agama adalah nasihat, nasihat untuk Allah. Apa maksud? Adakah Allah perlu nasihat? Tak. Maksud nasihat untuk Allah ialah kita mentaati Allah. Kan tadi asal nasihat apa makna? Ikhlas. Kita mentaati kepada Allah dengan penuh ikhlas. Yang kedua, nasihat untuk kitabnya. Maksud dia? Tadabbur, faham dan amal dengan penuh ikhlas. Kemudian yang ketiga, nasihat untuk Rasulnya, iaitu belajar sunnah Nabi dan ikut satu persatu dengan penuh ikhlas. Wali a'immah, nasihat untuk pemimpin Islam. Maksud dia taat. Taat kepada pemimpin Islam selagi mana tidak bercanggah dengan Islam. Dan juga ammatihim, ini apa pula ni? Ialah apa dia? Nasihat dengan orang awam macam mana? Saling nasihat menasihati, saling berkasih sayang. Itulah agama. Itulah agama. Kalau kamu seorang-seorang je, bukan agama. Ataupun kalau kamu tadabbur Al-Quran tapi tak ada hubungan dengan orang Islam yang lain, belum agama yang lengkap. Okey. Jadi Allah kata apa di sini? Kita balik pada ayat kita. Berapa golongan ni yang dibenarkan untuk tidak pergi berperang dan tak berdosa? Berapa? 3. Tapi syarat. Syarat apa dia? Mereka mesti ikhlas betul-betul kerana Allah. Sebab ada yang tak pergi berperang tapi tak ikhlas, macam orang munafik. Sebenarnya apa yang Allah nak bagi tahu ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Kalau kita contohlah, kalau kita sakit kan, lepas tu kita tak pergi solat Jumaat, kita rasa bersalah tak? Kita sakit, patah kaki, rasa bersalah tak? Pasal apa tak rasa bersalah? Tak rasa bersalah kan? Okey, sahabat bila tak pergi berperang, walaupun ada alasan, rasa bersalah tak? Rasa bersalah. Sebab tu turun nak jadi nak memujuk hati mereka yang rasa bersalah tu. Itu beza dia. Kita kalau hujan sikit je, rasa bersalah tak pergi solat Jumaat? Sujud syukur. Nak tahu bezanya sahabat. Walaupun dah ada alasan, tak berdosa tapi masih rasa. Jadi Allah nak hiburkan hati mereka, tidak berdosa. Tapi syaratnya kamu mesti ikhlas. Kemudian ma'ala, tidak ke atas al-muhsinin. Siapa muhsinin?
Al-Muhsinin, siapa tahu? Ha? Yang? Tengok sekarang, tadi Allah guna perkataan nasuhu. Sekarang Allah guna perkataan. Jadi kalau kita nak faham makna tepat muhsinin, kena faham makna asal daripada apa muhsinin? Ihsan. Ihsan. Pernah dengar kan? Bila tu? Jadi bila Jibril tanya Nabi kan, apakah Islam? Nabi jawab rukun iman. Kemudian ditanya apakah iman? Nabi jawab rukun. Yang paling tinggi sekali Jibril bertanya apakah itu ihsan? Apa dia? Jadi ihsan ni pertama billah, ihsan dengan Allah, iaitu beribadat menyembah Allah seolah melihat Allah. Kalau tak mampu rasa macam tu, yakin Allah, itu ihsan dengan Allah. Yang kedua, ihsan bil makhluk. Macam mana pula ihsan bil makhluk? Buat? Kalau orang buat baik, kita buat baik pada dia. Adakah itu muhsinin? Tak, itu balas budi. Itu balas budi. Muhsin lebih tinggi pada itu lagi, iaitu orang buat jahat, kita buat baik. Macam Nabi kan, orang baling batu, Nabi berdoa. Kalau setakat orang buat baik, kita pun buat baik, dia tak hebat sangatlah. Dia lebih kepada balas budi. Orang maki, kita senyum. Okey? Jadi siapa muhsinin? Iaitu bila solat, dia rasa macam nampak Allah. Dan dia suka buat baik pada orang, walaupun orang buat jahat. Okey, jadi Allah kata, muhsin ini sebenarnya orang ni yang beriman, dan kalau tak pergi berperang pun ada alasan, dan mereka betul-betul ikhlas kerana Allah. Maka Allah kata tidak ada ke atas muhsinin. Min sabil, dari sabil, jalan. Macam mana ni? Apa maksud dia? Siapa boleh faham? Biasa kalau orang tak buat benda yang wajib, tak solat ke, ponting dalam peperangan ke, biasa orang anggap dia tu bersalah dan orang kutuk dia. Maka Allah nak bagi tahu orang yang tiga golongan ni, mereka muhsinin. Tidak ada jalan untuk kamu mencelanya. Jangan cela. Sikit pun tidak ada ruang untuk kamu mencela. Sebab apa? Sebab mereka orang muhsinin. Mereka tak pergi, ada alasannya. Boleh? Dia kadang-kadang orang munafik ambil peluang. Dia kata tengok tu, orang Islam tak pergi berperang. Jangan. Sebab tidak ada sedikit pun jalan untuk kamu menyalahkan ataupun mencela mereka. Dan Allah sebut satu lagi, nikmat kepada tiga golongan ni apa? Wallahu, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun. Dosa tiga golongan ni Allah ampun, dan Rahim, Maha Penyayang. Kenapa bila Allah sebut Ghafur ada perkataan Rahim? Jarang kita jumpa kan Ghafur saja ataupun Rahim sahaja. Apa kaitan Ghafur dengan Rahim? Jadi satu Allah nak bagi tu sifat pengampun Allah tak sama dengan manusia. Manusia boleh ampunkan, tak boleh nak sayang. Tapi Allah boleh ampun dan boleh sayang. Satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu kalau kamu minta ampun kepada Allah, bukan setakat kamu diampunkan, tapi kamu akan dapat
Kasih sayang. Jadi perkataan rahim ni adalah sebagai motivasi kepada orang yang buat dosa, walaupun banyak mana pun, jangan risau. Sebab apa? Selepas diampun, kamu akan dapat hadiah, iaitu kasih sayang. Kemudian yang ketiga, Ghafur untuk mengelakkan apa? Neraka. Ghafur ni dia ampun apa? Dosa. Jadi dosa menyebabkan masuk. Jadi Ghafur, sifat Ghafur Allah menghalang, mengelakkan manusia daripada masuk neraka. Manakala Rahim pula, sifat Allah membawa manusia ke syurga. Sebab nak masuk syurga mesti dengan rahmat. Dan nak dapat rahmat mesti dapat keampunan. Kita tahu tak bahawa nak masuk syurga mesti dengan apa? Amalan ke dengan rahmat Allah? Dengan rahmat Allah. Kadang-kadang orang amalan tu 50 tahun amal solat, tapi akhirnya masuk neraka. Kadang-kadang orang tu tak pernah solat pun, tapi masuk syurga. Jadi nak yang mana? Pernah dengar tak kisah seorang sahabat tak pernah solat, tapi masuk syurga? Yang orang munafik ni tunggang terbalik solat, masuk neraka paling bawah. Sebab masuk syurga dengan rahmat. Jadi kita perlukan dua-dua sifat Allah. Satu nak mengelakkan daripada masuk neraka, mesti dapat keampunan. Lepas selamat daripada neraka, kita nak masuk syurga, maka perlu lagi sifat Allah, rahmat, yang daripada Rahim. Okey. Kemudian wala ala, dan tidak juga ala ke atas allazina, orang-orang yang iza ma atauka, iza apabila, ma di sini makna apa? Iza apa? Apabila, kalau nak terjemah harfiah macam pelik lah. Apa yang atauka, atau pernah dengar tak hal ataka hadis, hal ataka hadisul gha, apa makna ata di sini? Adakah ataupun tidakkah ata datang kepada engkau hadisul ghasyah, hadis cerita ghasyah pasal kiamat kan. Jadi kalau satu ata, kalau ramai atau, perkataan yang sama. Jadi Allah nak beritahu ada satu golongan lagi. Sebenarnya golongan ni dia termasuk dalam golongan yang atas tu, yang ketiga, iaitu orang yang tidak ada harta. Jadi Allah sebut secara khusus golongan yang ketiga sebab ada kelebihan. Dan tidaklah juga ke atas orang yang apabila ataukah mereka mendatangi engkau. Litahmilahum. Apa dia litahmilahum? Daripada hamalah tahu? Tak tahu? Hamil tahu kan? Hamil. Hamil. Membawa. Jadi sebenarnya daripada perkataan hamalah makna membawa. Yang ni hamil ni siapa? Siapa? Perempuan lah. Sebab apa? Sebab dia membawa kandungan, maka dipanggil hamil. Cuma biasa perempuan kan ada ter kat belakang, muslimatun, salihatun. Ini kenapa tak ada hamilatun? Kalau lelaki mukmin kan, kalau perempuan, kalau lelaki salihun, kalau perempuan salihatun. Tapi kenapa yang ni perempuan tak ada ta? Sepatut hamilatun.
Sebab dia bahasa Arab. Ta ni mukmin dengan mukminatun. Jadi ta ni nak membezakan dengan lelaki. Bila tu? Kalau ada mukmin lelaki. Tapi kalau hamil, ada tak lelaki yang hamil? Jadi tak payah ta membazir. Dia bahasa Arab, dia mengelakkan daripada pembaziran walaupun satu huruf. Arab, bahasa Arab tak. Dia bahasa Inggeris banyak tak pembaziran bahasa Inggeris? Banyak. Contoh, cuba baca. Mula dengan K ke N? Patut buang K. Banyak pembaziran dalam bahasa Inggeris. Dia mula K sebut N. Okey. Jadi tahmilah apa makna? Lam untuk. Ni orang yang tak ada harta ni datang, mereka datang pada engkau li untuk tahmil, engkau membawa mereka. Untuk engkau membawa mereka. Kulta. Apa makna kulta? Tak, kalau ta. Kalau mereka qalu. Kalau kamu kultum. Kalau kulta engkau. Engkau. Kulta ni balik pada Nabi. Allah kata engkau, iaitu Nabi, engkau berkata. Kan? Kalau lelaki kulta, kalau perempuan kulti. Kalau aku kultu. Okey, bila mereka datang pada engkau meminta engkau membawa mereka, membawa ke mana ni? Pergi perang. Jadi yang tak ada harta ni merayu pada Nabi, kami tak ada duit, kami tak ada kenderaan, boleh tak engkau tolong bawa kami pergi berperang? Siapa nak? Orang miskin, orang kaya ni? Orang miskin. Maka Nabi pun jawab, Allah kata engkau pun menjawab pada mereka, la ajidu. La, tidak. Ajidu, aku mendapati. Aku tak dapati. Ni kalau ramai yajiduna, mereka mendapati. Kalau aku seorang, ajidu, perkataan yang sama je. Aku tidak mendapati apa-apa yang ahmilukum, yang boleh aku. Tengok bahasa Arab. Tahmilu, engkau bawa. Kalau ahmilu, aku bawa kamu. Yang boleh aku bawa kamu. Alaihi, ke atasnya. Atasnya ni maksud apa? Kenderaan. Sebab nak pergi berperang, apatah lagi jauh, perlukan unta. Okey. Dia sebenarnya ni siapa ni? Yang datang pada Nabi dan minta Nabi bawa mereka. Siapa ni? Antara tiga ni. Yang nombor tiga. Bukan yang ni. Kalau du'afa memang dia tak akan pergilah sebab memang lemah. Bukan sakit. Yang ketiga tu badan sihat, cuma tak ada duit. Jadi yang ni sebenarnya dah masuk yang tu, tapi Allah nak sebut detail lagi sebab yang ni ada istimewa dia. Apa dia istimewa dia? Nak pergi juga walaupun tak ada. Nak pergi mana ni? Dia di Madinah ada orang miskin. Dia panggil apa dah? Yang duduk masjid Nabi. Abu Hurairah and gang. Ahlus Suffah. Ahlus Suffah ni ada riwayat mengatakan lebih kurang 70 orang duduk di belakang masjid Nabi. Iaitu yang golongan pertama yang datang daripada Mekah. Orang muhajiri yang fakir, yang miskin. Dia daripada Mekah, dia tinggal semua harta. Bila sampai Madinah, saudara mara tak ada, kenalan pun tak ada, rumah pun tak ada, tanah pun tak ada. Jadi tempat mereka di masjid Nabi lah. Ni masjid Nabi, sini. Dia duduk kat belakang ni. Nabi pasang kemah.
Sofa ni macam kemah yang dibuat daripada bulu. Lebih kurang berapa orang ni? Ada kata antara 70 hingga 100 orang. Kerja tak ada, rumah tak ada, tempat tinggalnya di sini. Dan pakaian dia apa dah? Pakaian dia kebanyakannya bahagian bawah aja, baju tak ada. Waktu disebut dalam sejarah, golongan sufa ni dia jarang keluar. Sebab apa? Malu. Sebab tak ada baju. Tengok golongan ni yang minta nak pergi berjihad. Kerja mereka apa dah? Dan fakta sejarah, mereka tak meminta. Walaupun kerja tak ada, rumah tak ada, makanan tak ada, mereka tak meminta. Sebab Nabi ajar mereka, daripada kamu meminta, lebih baik kamu cari tali, pergi ke hutan, cari kayu api dan jual kayu api. Dan ada sebahagian ahli sufa ni buat kerja macam tu. Dia tak akan meminta. Dia ada apa yang dia panggil izzah, kemuliaan. Islam mengajar mereka jangan meminta pada orang. Jadi dia makan daripada mana? Antaranya yang pergi bekerja cari kayu tu dia jual, duit lebih pula dia bersedekah lagi. Yang mereka buat di masjid apa dah? Dia belajar, baca Quran, tadabbur dan tunggu masa Nabi isytihar perang. Pakak berebut nak minta. Ada satu kisah sahih. Tahu tak antara mereka yang duduk kat masjid yang dipanggil ahli sufah, geng miskin ni, antaranya Abu Hurairah. Dia miskin, rumah tak ada, kerja tak ada, tapi dia selalu bersama Rasulullah dan dialah perawi hadis yang paling banyak sekali. Masa dia dengan Nabi tak banyak, lebih kurang 4 tahun je, tapi dia meriwayatkan hadis daripada Nabi 5,000 lebih, paling banyak. Dia miskin, tak ada rumah, tak ada kerja, tapi perawi hadis. Satu cerita, Abu Hurairah satu masa dia lapar. Ahli sufa ni biasa lapar sampai 2-3 hari seminggu biasa. Jadi satu hari Abu Hurairah duduk kat pintu masjid ni. Kemudian datang Umar. Umar pun tanya tentang ayat. Dia pun ada ilmu, dia jawab je. Tapi dia kata, Abu Hurairah kata, aku jawab tu dengan harapan apa? Dengan harapan Umar, lepas aku jawab, jemputlah pergi rumah. Tapi lepas aku jawab, Umar jalan je. Sebab dia lapar. Tapi Umar tak perasan tahu sebab apa. Sebab sahabat Nabi miskin macam mana dia tak tunjuk. Kita ni kadang-kadang kenyang pun nampak macam lapar lagi. Kemudian datang Abu Bakar. Abu Bakar pun tanya soalan tentang ayat. Abu Hurairah pun jawab. Dalam hati dia apa dah? Harap-harap lepas aku jawab ni, Abu Bakar jemputlah ke rumah. Abu Bakar jalan macam tu je. Mula-mula Umar. Yang kedua Abu Bakar. Kemudian, lepas tu, Rasulullah sendiri datang. Rasulullah tengok muka Abu Hurairah lain je. Dia kata, jom pergi rumah. Bila pergi rumah tu, Abu Hurairah rasa, ini insya-Allah boleh minum ni, boleh makan apa-apa ni. Bila pergi rumah, ada satu bekas susu. Abu Hurairah nampak, ni mesti aku boleh minum ni. Kemudian Rasulullah buat keluar bekas tu. Rasulullah kata, Abu Hurairah, kamu pergi panggil ahli sufah. Nabi tak bagi pada Abu Hurairah. Pergi panggil ahli sufah di masjid, datang kat sini, minum susu ni. Abu Hurairah kata dalam hati, ya Allah, aku yang pertama lapar, aku yang pertama duduk di rumah Rasulullah, dia suruh aku panggil ahli sufah minum dulu. Tapi sebab Abu Hurairah seorang sahabat yang beriman, dia taat. Dia pun pergilah panggil. Ada pendapat mengatakan sampai 100 orang. Penuh dalam rumah Nabi dan di luar. Kemudian Nabi kata pada Abu Hurairah, bagi minum pada mereka satu persatu. Seorang minum sampai kenyang. Bekas susu sebekas je. Ini mukjizat Nabi. Lepas seorang. Last kali Abu Hurairah kata, aku harap aku dapat minum lah. Tengok-tengok lepas 100 orang minum tu, susu masih ada macam asal. Nabi pun kata, ya Abu Hurairah, minum. Abu Hurairah kata, engkau minum dulu ya Rasulullah. Nabi kata, isyrab anta, kamu yang minum. Abu Hurairah kata, engkau yang minum. Walaupun dia nak sangat tu, sebab hormat pada Rasulullah. Akhirnya Nabi kata, minum juga. Abu Hurairah pun minum.
Lepas minum dia bagi pada Rasulullah. Nabi kata minum lagi. Dia pun minum. Lepas minum dia bagi pada Rasulullah. Rasulullah kata minum lagi. Dia pun minum sampai Nabi kata minum lagi. Ya Rasulullah, dah tak ada tempat dah. Full. Lepas tu barulah Nabi minum. Ini hadis sahih. Maksud apa tu? Isar. Nabi nak suruh, nak ajar Abu Hurairah dahulu kat orang. Tapi Nabi buat contoh. Dia bukan suruh Abu Hurairah minum dulu, dia pun tak utama kat orang. Tak, Nabi buat contoh. Jadi kalau Nabi boleh dahulukan orang, kamu Abu Hurairah takkan tak boleh dahulukan orang lain. Nabi boleh dahulukan. Dan Abu Hurairah kata, kalau Nabi bagi minum ni, aku boleh minum, boleh kenyang 3 hari 3 malam. Dengan apa? Dengan susu je. Inilah golongan Ahlus Suffah yang bila Nabi istiar perang je, berebut nak pergi. Jumpa Rasulullah, carilah kenderaan untuk kami pergi. Dan antara Ahlus Suffah ni ialah Abdullah bin Mas'ud. Ada seorang lagi, Abdullah bin Mas'ud pernah dengar kan? Kita biasa dengar dia merawikan hadis. Kita tak tahu dia adalah golongan orang miskin. Tapi perawi hadis yang hebat. Kita ada tak orang miskin yang ilmu hebat? Ada. Miskin, kerja tak ada, tapi tanya hadis boleh jawab. Tak ada. Sebab yang kaya pun tak ada. Tapi sahabat ni hebat. Sebab dia duduk di masjid, kerja pun tak ada, maka dia ambil peluang apa? Belajar hadis Nabi, belajar tadabbur Al-Quran. Siapa lagi? Hanzalah. Pernah dengar Hanzalah? Yang dimandikan oleh malaikat. Abu Zar Al-Ghifari. Itu termasuk Ahlus Suffah. Ada seorang sahabat, nama dia Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami. Rabi'ah ni termasuk ahli sufah yang duduk di masjid. Rumah tak ada, kerja pun tak ada. Jadi apa antara kerja dia? Dia kata, kuntu abitu inda Rasulillah. Satu hari aku tidur depan pintu rumah Rasulullah. Sebab apa? Kerja dia ialah dia berkhidmat kepada Nabi. Antara khidmat dia ialah ambil air. Bila Nabi bangun, dia ambil air untuk Nabi berwuduk. Jadi bila dia selalu berkhidmat pada Nabi, satu hari Nabi jumpa dia, Nabi tanya, sal, mintalah apa yang kamu nak. Sebab Nabi nak balas jasa dia lah. Agak-agak dia minta apa? Ni orang miskin ni. Orang miskin, orang lapar, tak ada rumah, tak ada kerja. Tiba-tiba Nabi tawarkan. Kita orang miskin. Lepas tu menteri tawarkan. Mintalah nak minta apa? Agak-agak kita minta apa? Ini memang kepala portion. Tengok dia minta apa? As'aluka murafataka al-jannah. Miskin, kerja tak ada, perut lapar. Bila Nabi tawarkan, yang dia minta pada, as'aluka, aku minta pada engkau murafakataka, iaitu sentiasa bersama engkau fil jannah, dalam surga. Murafaqah ni mana? Sentiasa bersama, murafaqah, rafiq. Nabi pun nak test, awa ghayra zalik, ada lagi tak kamu nak minta selain badan ni? Nak minta rumah ke, nak minta kerja ke, nak minta kambing ke? Apa dia jawab? Itu je. Huwa, itu je aku minta. Tengok kepala orang miskin. Kita kalau Nabi minta, kita pernah tahu kan, Nabi pernah bagi pada orang beratus-ratus ekor kambing. Kadang-kadang bagi pada orang kafir Mekah yang baru masuk Islam 100 ekor unta. Makna Rabi'ah ni ada peluang je nak minta unta, tapi langsung dia tak terfikir. Bagaimana kesan tarbiyah Nabi kepada sahabat walaupun miskin. Dia tahu dia miskin kat dunia, biar tak ada masalah. Jangan miskin di akhirat. Okey, cuba tengok. Bila mereka datang pada Nabi, minta nak Nabi bawa mereka pergi berperang, dan Nabi kata apa? Tak ada kenderaan, tak cukup.
Makna kamu tak boleh pergi. Apa reaksi mereka? Ni yang Allah nak sebut ni. Yang ni yang istimewa ni. Tawallau, mereka pun tawallau, mereka berpaling. Wa a'yunuhum, sedangkan a'yun apa dia? A'yun, qurrata a'yun. Mata mereka jamak. Kalau satu ainun. Mereka berpaling sedangkan mata-mata mereka tafidu apa dah? Melimpah. Fadha yafidu, melimpah. Melimpah dengan apa? Minad dam'i, dari air mata. Sebab apa? Hazanan. Hazanan sedih kan? Daripada berkata la tahzan. Kerana sedih. Sedih sebab apa? Alla yajidu, bahawa mereka tidak mendapati ma yunfiqun, apa yang boleh mereka beri. Infak. Luar biasa kan? Kenapa dia menangis? Tak boleh pergi berperang. Duit pun tak ada, kenderaan pun tak ada. Kesannya sampai dia menangis. Agak-agak ada tak zaman sekarang? Tak boleh pergi berperang, miskin, dan menangis. Tak payahlah pergi berperang. Tak boleh pergi solat Jumaat, dia menangis. Ada? Tak ada. Ada ke tak? Susah kan? Susah. Tak nampak? Tapi kalau tak boleh pergi solat Jumaat menangis, okey lagi, sebab tak mati pun kan. Bukan pergi berperang pun. Yang ni menangis untuk pergi berperang yang risikonya mati. Sebab dalam kepala para sahabat, termasuklah yang miskin, dalam kepala mereka nak apa? Nak syurga je. Dan jalan pintas, jalan paling mudah ke syurga ialah mati syahid. Okey. Beza tak dengan orang munafik? Orang munafik bila tak dapat pergi berperang, mereka gembira. Itu beza. Sebab tu ulama kata, ciri-ciri orang beriman, bila tak dapat buat benda yang wajib, sedih, benda menangis. Kalau tak dapat buat benda yang wajib, suka ataupun tak sedih, itu ada masalah tu. Ada masalah. Contohlah dia uzur kan, tak boleh pergi masjid, dia menangis. Ataupun dia uzur tak boleh nak bangun malam, dia menangis. Macam perempuan kan, bila uzur seminggu tu, nangis tak? Tak boleh solat. Oh, lelaki tolong jawab bagi pihak perempuan. Perempuan senyap je, diam je. Jadi pengajarannya apa dia? Banyak pengajaran ni. Cuba keluarkan. Kemiskinan dan kelaparan satu perkara yang biasa bagi sahabat. Sebaliknya, tak boleh pergi berjihad, satu benda yang sangat-sangat menyedihkan mereka. Jadi kalau Nabi nak bagi duit dengan Nabi nak bagi syurga, agak-agak dia pilih yang mana? Syurga. Tapi kalau orang miskin zaman kita sekarang kan, kita nak bagi jalan ke syurga, nak ajar ilmu, dengan nak bagi duit 1,000, dia ambil yang mana? 1,000. Kalau ada orang miskin pilih nak belajar untuk faham agama dan tolak duit itu sangat-sangat luar biasa. Tak mustahil, mungkin ada.
tapi rasanya sangat sukar untuk jumpa. Itu satu pengajaran. Yang kedua, pengajarannya apa? Kemiskinan bukan penghalang untuk manusia masuk surga. Miskin ke, lapar ke, tak ada rumah ke, tak ada pekerjaan, jangan jadikan alasan untuk kamu menjadi ahli syurga. Dan kalau nak tengoklah kemiskinan para sahabat dengan kemiskinan orang sekarang, saya tak tahulah, saya rasa zaman Nabi lagi dahsyat sebab duduk di masjid. Saya bila baca tak boleh nak bayang. Kita tahu tak masjid Nabi macam mana? Bomba pelepah tamak, lantai pasir, dan duduk pula sampai 70-80 orang. Masjid Nabi bukan besar, duduk bukan 1 jam, berbulan-bulan kat situ. Pakaian pula satu. Saya rasa tak ada orang miskin macam tu, kan? Bila kita tengok orang miskin ni, kita kesian, tapi kita lupa kemiskinan di zaman Nabi lagi dahsyat. Tapi sikit pun tak menghalang untuk mereka belajar agama, hafal hadis dan berjihad pada jalan Allah. Pengajaran juga, jangan jadi kemiskinan sebagai sebab untuk kamu meminta-minta, bergantung pada manusia. Dia peperangan ni, peringkat awal, orang Islam jadi suka tak? Peringkat awal. Orang Islam sendirilah, sahabat, termasuklah orang miskin. Di peringkat awal dia suka tak? Tak suka. Sebab tu Allah tegur mereka, kan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu cakap apa yang kamu tak buat? Sebab sahabat masa kat Mekah, mereka ditindas, diseksa, dan mereka minta pada Nabi untuk berperang. Allah turun ayat kata, kufu aydiyakum wa aqimus salat. Tahan tangan kamu, jangan lawan, dirikan salat. Masa tu dia nak berperang. Bila sampai Madinah, Allah wajibkan berperang, dia persoalkan, kenapa wajibkan perang ke atas kami? Boleh tak lewatkan lagi? Itu peringkat awal. Cuba buka surah ni. Surah An-Nisa ayat 77. Ada kan? Allah tanya, alam tara, tidakkah kamu lihat wahai Muhammad kepada orang yang dikatakan kepada mereka, kufu aydiyakum, tahan tangan kamu, jangan lawan, jangan berperang. Sebaliknya, wa aqimus salat, dirikan salat dan keluarkan zakat. Okey? Masa tu dia minta berperang, Allah kata jangan. Tapi falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala diwajibkan ke atas mereka berperang, bila mereka sampai Madinah, diwajibkan berperang. Apa kata mereka? Iza fariqum minhum yakhshawna an-nas. Sebahagian daripada mereka takut pada manusia sama seperti mereka takut pada Allah. Dan mereka berkata, wa qalu rabbana, mereka berkata, wahai Tuhan kami, lima katabta alainal qital, kenapa engkau wajibkan ke atas kami berperang? Ini sahabat cakap. Tapi ini peringkat awal. Nabi didik sampai tahap ni. Yang miskin pun menangis bila tak dapat pergi berperang.
Semoga Allah jadikan kita orang yang cintakan perkara yang wajib, termasuklah bila terpaksa berjihad, kita suka berjihad. Kenapa para sahabat suka berjihad, berebut nak pergi, walaupun miskin, walaupun yang tempang pun ada sahabat yang tempang pun minta izin pada Nabi nak pergi berperang. Akhirnya Nabi benar dan dia kata, aku nak masuk syurga dengan kaki tempang ni. Nabi benarkan. Akhirnya dia pergi dan mati. Budak kecil pun berebut nak pergi. Apa sebab? Apa dorongan mereka? Sebab dalam kepala dia nampak syurga. Dia bukan nampak mati. Dia bukan nampak cedera. Dia nampak syurga je. Bila nak dalam kepala syurga, semua yang cedera ke mati tak ada masalah bagi mereka. Macam orang nak naik bukit kan, nak panjat gunung sampai 2 jam tu. Apa yang menyeronokkan, yang menjadikan mereka semangat nak panjat? Panas, letih, pikubik lagi. Sebab dalam kepala dia fikir puncak. Kita pula malas naik. Sebab apa? Tengok kat depan. Ya Allah, semaknya, durinya. Jadi bila kita tengok apa kat depan, takut. Okey, ada soalan? Dalam setakat yang saya baca tak ada. Bahkan ada disebut sebenarnya nama sahabat-sahabat yang hebat ni. Saya pun baru baca tadi, ya Allah, yang hebat-hebat rupa-rupanya miskin, duduk di masjid, rumah tak ada, kerja tak ada, tapi mereka adalah sahabat yang hebat. Itu Mus'ab bin Umair. Dia tak ada dalam senarai ni. Ali Sufah ni dia mengatakan, sebab dia ada pakaian bawah saja kan, bila panas ke debu, dia tutup atas, terbuka bawah. Jadi akhirnya dia tutup bahagian tengah sahaja, atas terbuka, bawah terbuka. Yang ada bahagian kain bahagian bawah sahaja. Tak ada pendapat mengatakan mereka yang kaya ni memang dia bila berhijrah dia tak bawa harta, termasuklah Abdurrahman bin Auf. Tapi bila sampai Madinah dia otak bisnes, dia berniaga lagi. Dan akhirnya jadi kaya balik. Macam Abdurrahman bin Auf dikatakan dia lebih kaya daripada ketika dia di Mekah lagi. Untuk menolong. Okey, Nabi persaudarakan antara orang Muhajirin dengan, tapi tak boleh cover semua. Kita tahu tak berapa ramai datang. 200 orang. Peringkat awal yang berhijrah ke Madinah 200 orang. Lepas tu datang lagi yang masuk Islam, kemudian yang datang daripada luar Madinah, bukan Mekah ni. Yang datang ke Madinah orang miskin, kemudian masuk Islam, duduk kat masjid. Jadi orang Ansar tak boleh nak cover semua. Tapi disebut orang Ansar ni kadang-kadang bila buat makan dia jemput semua. Sa'ad bin Mu'az ada ketika dia jemput kumpul-kumpul orang miskin sampai 300. Jadi benda tu sebab ramai sangat. Betul, itu sambungan hadis. Bila dia minta nak bersama Rasulullah di syurga, Nabi test, ada tak benda-benda lain yang kamu minta? Projek ke apa ke? Rabi'ah kata itu je. Maka Nabi pun jawab, kalau betul nak masuk syurga dan bersama aku, perbanyakkan sujud. Bantulah aku untuk membantu engkau, iaitu dengan engkau perbanyakkan sujud. Maksudnya banyakkan solat. Solat apa? Solat sunat. Sebab itulah solat sunat jangan pandang remeh. Dia penyebab antara
untuk manusia masuk syurga, dan yang kedua dekat dengan Rasulullah. Solat sunat 12 rakaat, solat duha, solat witir perbanyakkan. Tak betul. Tak betul. Tak ada kaitan dengan hadis ni. Hadis ni perbanyakkan sujud, maksud perbanyakkan solat. Bukan sujud di luar solat. Yang tu susah nak masuk syurga tu sebab tak ikut Nabi. Budaya Melayu lah. Saya rasa dia salah faham. Kan Nabi kata doa terbaik ketika sujud. Jadi dia nak doa dalam bahasa Melayu. Tapi kalau baca doa bahasa Melayu dalam solat, dia rasa macam salah, kan, batal. Maka dia pun lepas salat, dia pun sujud dan baca doa bahasa Melayu. Tak termasuk tu. Nabi kata doa terbaik dalam sujud dalam solat, bukan sujud di luar solat. Ini antara sahabat Ahlus Suffah, Abu Hurairah, Abu Zar Al-Ghifari, Ka'ab bin Malik, Sa'id bin Amir. Ada beberapa, ramai jugalah orang Ansar yang tak miskin, tapi dia nak rasa nikmat zuhud dan miskin. Dia duduk kat sini sekali dengan Ahlus Suffah. Antaranya sahabat Ansar yang terkenal, Ka'ab bin Malik daripada orang Ansar, Hanzalah daripada orang Ansar, Harisah bin Nu'man orang Ansar. Ini semua orang yang bukan miskin, tapi dia nak merasai kemiskinan dan kezuhudan. Termasuk Bilal bin Rabah, Suhaib Ar-Rumi. Ini sebab ahli Suffah ni. Wallahu a'lam. Suffah asalnya daripada bulu kambing. Ada pendapat mengatakan Nabi buat kemah untuk mereka. Kemah tu daripada bulu kambing. Ini ada soalan, Ustaz. Bagaimana berdoa di hati dalam bahasa waktu sujud? Nabi sebut dalam satu hadis, fajtahidu fi doa, hendaklah kamu bersungguh-sungguh ketika berdoa. Sebab bila kita meminta, kena tunjuk kita betul-betul bersungguh, betul-betul berhajat, dan betul-betul yakin Allah saja yang boleh perkenankan doa kita. Maka kena sebutlah. Antara ciri-ciri doa yang bersungguh-sungguh, sebut, bukan dalam hati. Bila doa dalam hati tak nampak bersungguh, macam main-main je, kan? Dan Nabi pun banyak sebut doa-doa, kan. Maksud sebut doa tu ialah sebut dengan mulut, bukan dalam hati. Cuma yang baca dalam hati ada pendapat, tapi tak ada dalil. Bagi siapa yang nak berdoa ketika sujud dalam bahasa Melayu, ada sebagai ulama kata boleh baca dalam hati. Kalau tanya saya, macam bercanggah dengan hadis Nabi, Nabi kata berdoa bersungguh-sungguh, kan. Kalau kamu nak berdoa dalam bahasa Melayu, baca di luar solat lah, kan. Kenapa nak baca dalam hati? Baca di luar solat. Bangun tengah malam di luar solat. Ada lagi? Dah. Okey, kalau tak ada kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.